Kita jangan ingat orang tua-tua dulu tak pandai tau. Dia orang dah buat kajian macam-macam untuk satu-satu tapak masjid utamanya. Dia cari tanah yang sesuai untuk ditambak, buat tambak untuk dibuatkan lantai masjid. Sama ada dia orang tahu tak tahu itu adalah debu toba, kita tak tahulah. Tetapi cara pemilihan tanah tu untuk buat lantai masjid tu, saya mengatakan orang dulu adalah amat pintar dalam penggunaan tanah untuk buat tapak bangunan. Nama saya Luqman bin Mahmud dan lebih terkenal dengan panggilan Naki. Masjid Raja tu adalah masjid yang tertua di Perak ni lah, yang masih ada. Kalau ikut yang tertua tu, dia Masjid Pacat. Yang ni yang kedua tertua, tapi Masjid Pacat tu dah tinggal tapak. So masjid ni saja yang masih ada struktur dia. Dan ikut kajian, masjid ni diarahkan oleh Sultan Perak yang pertama, Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1539 untuk semua kampung dan mungkin di bawah jajahannya dan juga jajahan Tok Temung dan di bawah pentadbiran Tun Saban didirikan masjid. Orang kampung ni pun mainkan peranan tu, masuk hutan and then belah kayu, tebang kayu, 2-3 hari keluar, lepas tu masuk pula orang lain, 2-3 hari belah kayu, tebang kayu, keluar, sehinggalah kayu tu cukup untuk mendirikan masjid. Maka mereka menggunakan kaedah gotong royong tapi menggunakan gajah. Ditarik kayu tu dengan gajah untuk balik ke kampung lah. Nak tahu kata benda tu ditarik dengan gajah, di bawah ni dia ada takah ni. Di takah ni, ni tarik dengan gajah. Dan tiang ni adalah tiang yang manual lah, bukan yang dari kilang macam orang faham. Nak tahu kata dia manual tu, ada kesan kapak dekat tiang tu. Bila masjid ni dibuat pada tahun 1539 tu, penentuan kiblat dia apa semua tu ditentukan ulama daripada petani. Sebab waktu tu kita ni difahamkan di bawah petani lah. Di Hulu Perak ni dulu dipanggil hujung negeri. Dan selepas itu dia panggil Jenin. Lepas tu panggil Hulu Perak. (1541) siaplah masjid ni. Bila siap masjid ni dan bila buat Jumaat pertama tu juga dibawa Pak Imam daripada petani dan tuanku bersolat di sini pada hari Jumaat tu. Lepas pada khutbah pertama tu, dia bacalah khutbah kedua tu mendoakan tuanku Sultan. Saya tak claim kata khutbah kedua tu bermula dari sini, tapi disebabkan tuanku dalam masjid ni, orang adalah khutbah kedua mendoakan kesihatan tuanku dan kesejahteraan negerinya. Jadi dari situlah masjid ni dipanggil Masjid Raja. Dan masjid dulu ni dia ada falsafah dia. Macam contohnya yang di belakang kita ni, dia ada 4 tiang. 4 tiang ni melambangkan 4 mazhab. Dan kubah dia kubah persegi, bukan kubah bulat. Kubah bulat tu kita dipengaruhi oleh Mongol. Dan ini kubah persegi adalah kubah Melayu. Dan kerawang dia pun kerawang Melayu. Kerawang bunga tepi tu. Dan dia bumbung dia ni, dia bumbung limas, bumbung menara bumbung limas. Dia ada satu kayu tengah. Kayu petunjuk langit dia panggil. Itu melambangkan Allah yang satu. Itu apa dia punya falsafah masjid. Dan kalau masjid dulu dia mihraj dia rapat ke kiri. Di mana kalau sebelah kiri itu ada 1 tingkap, sebelah sini ada 3 tingkap. Kalau belah sana ada 3 tingkap, sebelah kanan ni dia ada 5, 7 atau 9 tingkap. Ikut orang tua-tua dulu yang memahami tentang kampung ni, dia kata masjid tu mengalami 3 kali evolusi, 3 kali perubahan. Yang ada sekarang ni kita tak tahu yang ke berapa.
Tapi ikut kajian USM, kayu tu adalah 380 tahun. Berarti dia ada kayu lain lah di tapak tu. Sebab tapak tu 500 tahun, kayu 380 tahun. Bermakna sebelum tu dia ada struktur lain lah. Kalau ikutnya kata dulu kayu bulat, dinding kelarai, atap pun atap nipah dulu sebelum tukar atap zinc tu. Lantai tanah dulu ni. Kita jangan ingat orang tua-tua dulu tak pandai tau. Dia orang dah buat kajian macam-macam untuk satu-satu tapak masjid utamanya. Dia cari tanah yang sesuai untuk ditambak, buat tambak untuk dibuatkan lantai masjid. Sama ada orang tahu tak tahu itu adalah debu toba, kita tak tahulah. Tetapi cara pemilihan tanah tu untuk buat lantai masjid tu, saya mengatakan orang dulu adalah amat pintar dalam penggunaan tanah untuk buat tapak bangunan lah. Saya berterima kasih pertama sekali kepada bekas Ketua Kampung Encik Azhar. Kemudian kepada Datuk Jurih TV Lenggong. Kemudian yang ketiga YB Datuk Seri Samsul yang telah mengambil inisiatif untuk membuat baik pulih ke atas masjid itu. Dan saya dah nampak Kampung Cepor ni bersedia untuk menjadi kampung pelancongan di mana banyak bahan-bahan sejarahnya. Apabila kita dibuka kesan sejarah tu, and then dia akan jadi daya tarikan kepada orang-orang muda yang nak tahu pasal sejarah, terutamanya budak-budak universiti. Jadi saya mengharapkan masjid tu adalah menjadi titik mula untuk student, untuk orang-orang yang kaji sejarah ni dan juga pelawat biasa datang melawat, buat kajian dan juga untuk melihat struktur lama yang beratus tahun masih ada dan kita boleh lihat benda tu, dan semoga sama-sama kita kekalkan apa yang ada dekat masjid tu. Jangan kita membiarkan bahan sejarah ni hilang begitu saja.